Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam makmur Johor buat semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang ada dalam live ni. Kalau boleh kita sharekan dulu. Kita sharekan dulu banyak-banyak sebab hari ni kita membawa dalam program Sembang Santai KP Tebrau. KP Tebrau siapa? Kita tahu. Siapa? Cik Fauzi. Saya lah kan? Okey. KP Tebrau saya lah kan? Okey, hari ini merupakan siri ketiga Siri ketiga Sembang Santai KP Tebrau yang kita adakan di dalam kawasan Tebrau lah kan. Namun KP Tebrau kalau buat tempat lain orang cakap langgar kawasan. Itulah. Jadi kita kena buat dalam Tebrau. Okey, untuk makluman kawan-kawan yang live hari ini, kalau dah boleh kita share dulu. Kita share banyak-banyak Mungkin hari ni kita agak terlewat sikit. Biasalah, budak muda kena lewat. Tapi bro, sampai ke 10. Sebab apa? PKP bro. Kalau tak secawan 1000. Kan? Jadi hari ni kita sembang-sembang santai, tak payah lama lah sekadar sebab hari ni kita dapat jemputan daripada pemilik gerai, pemilik kawasan tempat makan ni, iaitu Abang Syawal, yang mana kita live di apa panggil ni, The Pot. The Pot ni untuk makluman korang, hari ni first day. Jadi untuk kalau korang minum guna cawan ni, orang pertama lah. Kita ni orang pertama minum guna cawan ni tau. Jadi untuk makluman semua rakan-rakan FB, alamak, ni Imran kata apa? Salam semua sahabat yang jauh sangat. Zoom jauh sangat. Awak duduk dekat sikit. Okey, untuk makluman semua rakan-rakan yang live, hari ni kita bersiaran langsung dengan sahabat-sahabat mahasiswa. Sahabat-sahabat Persatuan Mahasiswa Tebrau. Dipanggil Permata Okey, saudara Iman, jawatankuasa juga, jawatankuasa Persatuan Mahasiswa Tebrau, dan sebelah kiri saya saudara Zuhair, Sir Zuhair. Wah, ini orang terkenal sikit. Sebab nanti kita kenal-kenal sikit lah dengan Zuhair ni. Dia insan hebat, orang cakap yang ada di Tebrau yang perlu orang lain kenal. Sir Zuhair selaku AJK juga AJK. Ada jawatankuasa Permata juga. Jadi pada malam ni kita tak ada nak sembang apa pun. Kita nak sembang santai, nak tanya, kita nak bual-bual berkenaan tentang peranan Permata ni lah, peranan Persatuan Mahasiswa Tebrau dan situasi ataupun apa yang berlaku hari ini, apa yang korang rasa sebagai mahasiswa, apa yang dia tak semesti mahasiswa, apa yang pelajar-pelajar sekolah rasa, yang korang ni berada di ground, yang selalu jumpa pelajar-pelajar, yang selalu bersama pelajar-pelajar kan. Jadi Syami, boleh terangkan sikit apa yang Permata ni pertubuhan apa dan apa fungsi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kena kuat sikit ni. Kuat sikit. Okay. Syami ni dia romantik sikit. Jadi suara dia tu romantik. Okey, so saya perkenalkan lagi lah sekali. Nama saya Muhammad Syahmi bin Ahmadi. InsyaAllah masih pengurusi Persatuan Mahasiswa Tebrau Permata. Jadi terima kasih kepada Abang Fauzi, pada pemuda sudi jemputlah kami dari Persatuan Mahasiswa untuk duduk satu table hari ini. Kita minum bersama, kita discuss ataupun kita berbincang, bertukar pandangan bersama. Jadi mengenai soalan Abang Fauzi tadi lah, berkaitan dengan apa motif, apa objektif yang persatuan ni yang bawa ke mana. Kalau ibaratnya, kalau persatuan ni satu bahtera, kita nak singgah ke mana bahtera? Dia macam itulah, bayang dia lah. Ayat tu bahtera. Okay. So kita nak parking ke mana? Kita nak pergi ke negara mana? Bahtera dah ada, so kita nak ke mana? Jadi mengenai persoalan tu, saya boleh katakan persatuan ini adalah satu wadah. Wadah ni orang kata apa? Wadah bahasa Arab, bahasa Melayu apa? Wadah ni macam apa? Cekawah ke? Bukan. Wadah ni macam alat. Satu alat tempat bernaung tempat bernaung untuk anak muda yang berpendidikan
kami tak terhad kepada mahasiswa yang belajar di IPTS je. Kami buka juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan dari STPM, dari Poli, dari MARA, dari Asasi. So tak semestinya anda ambil ijazah sarjana muda baru masuk ataupun ambil master PhD baru masuk, tak semestinya. So kalau tuan-tuan daripada STPM, kalau tuan-tuan daripada STAM pun tuan-puan layaklah untuk mendaftar sebagai ahli Persatuan Mahasiswa Tebrau. Sebab tu saya kata tadi, persatuan ni adalah wadah, adalah alat untuk anak muda yang berpendidikan, yang faham dan yang orang kata ingin ke depan untuk kita sama-sama membantu membangunkanlah masyarakat setempat. Jadi bukan soal politik saja. Kita juga akan membincangkan bersama tentang bagaimana kita nak membangunkan dari segi intelektual masyarakat, dari segi pendidikan, dari segi sosial, dari segi ekonomi anak muda sekarang ni. Macam mana isu sekarang ekonomi kan. Hebat. Jadi COVID, anak muda habis. Hilang pekerjaan, ada yang diberhentikan serta-merta, tak ada notis sebab memang benda ni berlaku immediate kan. So kebanyakan majikan ni dia tak boleh nak adapt. So benda ni yang kita cuba bantu. Jadi macam mana kaedah ataupun saluran yang persatuan boleh bantu tu mungkin nanti kita akan kongsikan. Berapa ramai kau punya ahli ni? Untuk ada 300 orang, adalah lebih kurang. lebih kurang lah, dalam 200 lebih lah. 200 lebih orang 200 lebih, alhamdulillah. So Persatuan Mahasiswa ni dia telah dirasmikan, orang cakap tertubuhnya bila? Okey, tertubuh. Berapa tahun dah? Okey, untuk Persatuan Mahasiswa Tebrau sebenarnya persatuan ni dah lama ada. Maksudnya dari segi ROS-nya kita dah lama lulus. Daripada tahun 2018. Oh, lama dah. Kemudian bila berlaku sedikit kepimpinan lama, jadi kita cuba hidupkan balik dan kita sambung balik persatuan tu. Kita dah runding dengan ROS semua. Dan secara perasmian 27 Januari 2020. Itu tarikh birthday dia lah, tarikh lahir. So dah cukup setahun lah. Setahun lah kalau ikut dengan perasmian. Tapi kalau ikut dari segi ROS, kita dah lama start so, 2018. Maksudnya ni pentadbiran baru lah. Baru. Itu biasalah. Dia ada yang wujudkan, pentadbiran tu akan silih berganti. Pemimpin silih berganti kan. Hebat. Jadi saya sebenarnya selaku Ketua Pemuda Tebrau ni selalu mengikuti pergerakan ataupun program-program yang mahasiswa buat. Jadi saya ingin mengucapkan tahniah lah Ami. Banyak juga program yang lebih kepada menjurus kepada kebajikan mahasiswa, pelajar-pelajar. Dan korang punya gerakan ni bagus. Bukan gerakan lah, maksudnya korang ni lebih menyantuni anak-anak muda. Itu bagus, kena teruskan kan. Maksudnya program-program mahasiswa ni kena kita perluaskan. Jangan tertumpu pada pelajar dalam universiti saja. Malah selepas habis belajar, korang pun kena, pelajar-pelajar lepas belajar ni pun kena ada engagement juga. Aktif juga. Sebab memang kalau kita tengok kan, mahasiswa dekat universiti, diorang memang ada kuota, kita panggil dia merit. Makan merit wajib. Maksudnya diorang kena aktif, diorang kena join co-curriculum lah. So semua ni merit. Ada universiti yang kalau tak capai merit dia, contoh 200 merit tak capai, dia kena tendang asrama. Alamak. Kena duduk luar lah. Ada universiti yang macam itu. So nak kata penting. Tapi kita kena faham sebagai anak muda, sebab tu kami tubuhkan, kita hidupkan balik persatuan kita ni untuk tuan-tuan adik-adik ni bukan sahaja aktif dekat universiti, tapi bila balik ke kampung kita, ke bahagian Tebrau, kita sama-sama juga boleh bantu, boleh aktif juga dengan masyarakat setempat. Okey, bagus. Jadi peranannya luas lah. Kalau Aiman, saudara Aiman. Untuk makluman, saudara Aiman ni merupakan motivator sebenarnya. Nampak muka garang tapi sebenarnya dia motivator. Dia telah bawa konsultan kerja di bawah konsultan untuk pelajar, saya dengar tadi, untuk mahasiswa pun, untuk korporat. Hebat. Ni cakap mahasiswa hebat daripada UKM. Dan sebelum ni daripada UKM Jadi Iman, kita ni adik-adik kita ni dah nak SPM. Dah SPM pun. Dah SPM pun. Jadi saya yakin dan percaya adik-adik kita yang menduduki SPM pada hari ini merupakan satu sejarah yang tak pernah dilalui oleh kita semua. Yang mana telah mengambil SPM dalam keadaan PKP,
yang mana kelas dah lama tak ada. Tiba-tiba naik berapa minggu SPM. Jadi apa nasihat awak sebagai seorang motivator yang boleh diberi kepada adik-adik kita yang sedang menduduki SPM? Okey, bagi saya untuk pelajar-pelajar yang sedang ambil SPM sekarang ni, okey, biasa saya dengar pelajar-pelajar dia cakap pada saya, cakap pada orang-orang sekeliling dia, cakap pada ibu bapa mereka, cakap pada guru-guru mereka kata mereka tak ada semangat nak belajar. Mereka rasa macam mereka cuma nak lepaskan SPM ni saja. Tapi bagi saya, mereka semua ni ialah seorang yang sangat yang sangat boleh dikatakan sangat istimewa lah. Sebab apa? Hanya mereka saja orang yang terpilih untuk menjawab SPM 2020 pada tahun 2021. Itu yang pertamanya. Dan keduanya pula ialah mereka sangat istimewa kerana mereka sangat diberi perhatian oleh kerajaan, oleh mana-mana agensi yang mengatakan bahawa mereka ini antara pelajar-pelajar yang sangat perlu kita ambil berat tentang diri mereka. Sebab itu adalah macam-macam inisiatif yang diberikan kepada mereka agar mereka lebih bersemangat untuk menjawab SPM pada tahun ini. Dan nasihat saya sebagai senior kepada adik-adik, bagi saya senang je. Nak jawab SPM ni kadang-kadang bila kita sekarang ni kita nak fikirkan semua A memang susah. Susah sangat kita nak dapatkan semua A ke full A ke. Tapi bagi saya SPM ni yang paling penting sekali perlu dapatkan kredit. Kredit tu apa? Kredit tu at least dapat C. Dapat C dalam semua subjek. Kalau dapat A lagi bagus. Tapi bila kamu sudah dapat C, jadi bila lepas SPM nanti mudah untuk kamu pergi ke mana-mana, ke IPTA ke IPTS ke Politeknik ke, senang. Sebab apa? Sebab saya juga dah jumpa ramai daripada pelajar-pelajar yang tak cukup kredit tapi nak semua belajar. Jadi kesian bagi mereka lah. Sebab apa? Mereka rasa macam menyesal di kemudian hari. Jadi untuk tak nak benda tu berlaku, jadi perlu dapatkan kredit untuk SPM ini. So apa pun memang kita kena, walaupun banyak cabaran sekarang ni, kita kena berusaha untuk tingkatkan diri kita untuk jadi lebih baik dan berbakti kepada agama dan bangsa untuk masa akan datang. Betul. Okay. Tapi betul lah adik-adik yang ambil SPM pada hari ini memang menjadi tumpuan. Ya, betul. Bukan sekadar tumpuan daripada kerajaan, tapi tumpuan dari ABU pun sama. Betul. Tapi yalah, kita faham cabaran adik-adik kita yang ambil SPM pada hari ini memang dugaannya sangat besar. Betul. Kalau kita dulu, ingatlah dulu abang ambil SPM tahun 2001 tak salah bang, 2001 dulu. Kita memang daripada awal tahun sampai ke akhir sebelum SPM tu memang berhadapan dengan cikgu lah. Struggle lah nak ambil SPM ni. Tapi bayangkan hari ini adik-adik kita jumpa cikgu berapa bulan je. Lepas tu tak boleh pergi sekolah. Kan? Online kan. Dan lepas tu dapat naik sekolah berapa minggu, cuti lagi, terus ambil. Memang cabaran. Saya pun mendoakanlah adik-adik semua yang ambil SPM pada hari ini dapat bersabar, dapat tenang, jawab dengan penuh kesabaran lah. Sebab ini mungkin dugaan yang korang lalui. Jadi sebelum kita kepada saudara Zuhair, kita tengok dulu siapa yang ada kat dalam kita punya live hari ni. Kita ada ramai, Kak Sulaimi, Imran, salam semua, salam Imran. Lepas tu kita ada Said Muhammad. Terima kasih KP Tebrau atas sumbangan kepada penduduk Cawangan Kampung Pasir Putih pagi tadi. Pemuda Tebrau memang terbaik. Allah Akbar. Terima kasih Said Muhammad selaku Ketua Pemuda UMNO Cawangan Kampung Pasir Putih. Said Muhammad. Salam ya bos. Kita tengah live. Okey, ni kita punya saudara. Okey. Alamak, okey. Hari ni kita tengah live. Jadi ramai kawan-kawan kita yang ada kat sini. Jadi kita ada sahabat-sahabat pemuda, kita ada sahabat mahasiswa, kita ada sahabat-sahabat daripada wanita UMNO Tebrau dan pengunjung-pengunjung The Pot. The Pot ni baru hari pertama macam kita cakap tadi. The Pot ni hari pertama kita buat. Saudara Syawal owner dia. Jadi kita ni orang yang pertama lah minum di sini. Jadi okey, Said Muhammad, terima kasih. Siapa lagi ada? Muhammad Fazli. Okey, Umi. Muhammad Fahmi. Ini cawangan pemuda UMNO Puteri Wangsa. Ini cawangan Puteri Wangsa. Ketua pemudanya adalah saudara Fahmi. Terima kasih Fahmi ni. Jemput Fahmi datang sini Fahmi. Kita ngetes sekali.
Okey, terus apa lagi ada Hakim ada, Khairul Zafrul ada. Okey. Jadi kita teruskan untuk soalan. Ni kepada Saudara Zuhair. Boleh. Jemput. Sambil-sambil minum. Kau jangan malu. Kan? Okey. Saudara Zuhair. Sir Zuhair ni merupakan anak muda di Tebrau yang hebat dalam semua mata pelajaran. Jadi Sir Zuhair ni kalau di sekolah tu hari ni dia dah senior lah. Dia dah senior, dah pernah melalui zaman SPM sebelum ni, dah pernah mendapat keputusan yang hebat. Berapa A masa tu SPM? Zuhair kalau tak kisah boleh kongsi berapa A? Alhamdulillah setakat tu saya dapat 6A. 6A. Hebat. 6A. Jadi dan Zuhair juga merupakan penceramah kita untuk beberapa subjek dalam mata pelajaran SPM. Jadi Zuhair boleh terangkan sikit tak kepada rakan-rakan kat luar sana apa sumbangan Zuhair pada hari ini untuk membantu adik-adik SPM kat luar sana. Okey, so Silakan. alhamdulillah, so bismillahirrahmanirrahim. So terima kasih kepada KP Tebrau iaitu Abang Fauzi. Sama-sama. So saya juga selain daripada AJK untuk ni pemata iaitu Persatuan Mahasiswa Tebrau, saya juga merupakan pegawai khas Abang Fauzi jugalah untuk bahagian pendidikan akademik lah. Hebat. Khas. Okey. Boleh. So alhamdulillah lah. So berdasarkan apa yang saya ni, walaupun saya dah mengajar kebanyakan anak murid untuk 6 tahun, iaitu subjek mostly kepada matematik dan sains untuk SPM. So apabila tibanya pandemik COVID-19 ni, so basically memang efek terutama dalam pendidikan. So untuk semua makluman semua, so seperti yang kita tahu, start daripada bulan Mac 2020 sekolah telah ditutup kan. So dia tutup sangat lama dan kebanyakannya bukan saja sekolah, macam untuk motivator, pusat tuition semua pun efek. So dekat sini apabila di sekolah dibuka semula dan kemudian tutup balik, so kebanyakannya banyak yang mengalami masalah lah. Stres, depression, ada yang sampai macam dah stres. Lepas tu pula dekat rumah lain problem, nak belajar online pun susah. So memang efek lah. So alhamdulillah untuk 2 minggu lepas saya dah ada plan dengan Abang Fauzi iaitu KP Tebrau dan semua ketua bahagian pemuda UMNO, dan juga saya telah berbincang dengan Persatuan Mahasiswa Tebrau. So alhamdulillah kita telah berjaya mengadakan satu bengkel, iaitu bengkel online teknik menjawab matematik kertas 2 2020 untuk SPM 2020 yang sedang berlangsung ni lah. So masa tu kita target untuk 40 orang. So suddenly alhamdulillah kita telah berjaya buat program tu, bengkel tu. Walaupun pada mulanya kita set bengkel tu untuk 2.5 jam, tapi kita tarik masa disebabkan kita perbincangan apa semua sampai 3 jam. Oh, hebat dah. So dan penyertaan sehingga 60 lebih orang. Okay. So alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ramai yang puas hati disebabkan feedback yang baik apa semua. So alhamdulillah, seperti yang kita tengok, besok pagi saya akan mengadakan semula bengkel Last Corner Matematik Kertas 2 SPM 2020 dan kita buka pendaftaran kepada 100 pendaftaran terawal dan terhad. Tetapi seperti yang saya maklumkan pada ni pemata dan juga KP, kita punya penyertaan sehingga kini dah lebih 100. Dah terlampau ramai. So alhamdulillah. Dan kita juga open seluruh Malaysia. Kita tak ada macam kita target orang Tebrau, kita Tebrau, tak ada. Untuk pengetahuan semua, pemuda UMNO Tebrau memang baik hati. Allah. So sampai Sabah, Kedah, Perak semua ada join, Penang. Bagus. Dah 100 lebih. So kita terpaksa buka lah. So untuk maklumat semua, kita juga ada buat live broadcast untuk esok. So orang juga boleh join, boleh tengok melalui FB Live, iaitu di FB Pemuda UMNO Tebrau untuk program untuk bengkel pada hari esok. So dari situ kita akan buat broadcast dan dalam masa yang sama kita akan menggunakan platform Google Meet lah untuk program esok dan berlangsung daripada pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Untuk apa? Untuk kita membantu anak-anak, walaupun peperiksaan matematik hari Isnin ramai yang komplain sebab diorang tak dapat pergi sekolah, tak dapat one by one depan whiteboard, online tak faham. Sebab ramai cakap dengan saya, "Sir, saya tak boleh faham." Kenapa? Sebab kebanyakannya cikgu untuk online ni diorang gabung kelas. Diorang gabung. Maknanya satu cendana pemata apa diorang gabung.
diorang tak faham. Tapi diorang malu nak tanya sebab dekat situ ada budak pandai, budak. Yalah, kita manusia memang berlainan. Saya pun mengaku kita semua tak pandai. Kita cuba untuk jadi pandai, betul tak? Dalam hidup ni. So dekat sini kita boleh nampak. So saya ada tanya juga, saya ada pergi jumpa dengan beberapa anak murid apa kan, sebab saya pun ada mengajar beberapa melalui tuition apa semua. Sir, saya bukan tak faham, saya malu nak tanya. Bila saya tanya, nanti saya takut orang ingat saya bodoh. Ada yang cakap macam tu sebab ramai, ada sampai 60, 70 orang. So diorang kata, sir, kalau saya tanya nanti semua orang akan macam Firdaus ni siapa. Diorang macam Dia malu lah, dia macam malu, dia malu lah. sebab online dia gabung. So saya cakap sebenarnya tak boleh malu, tapi kadang-kadang bila dia PM cikgu kadang-kadang WhatsApp, yelah cikgu pun ada. Cikgu seorang, pelajar beratus orang. Betul. Kalau cikgu nak jawab macam mana, betul? So seperti yang saudara Syami tadi juga mention, mention tadi. So memang diorang mengalami masalah lah ni. So ada juga yang cakap tak apalah, hantarlah, janji lepas SPM mampus apa nak jadi. Macam tu. So tapi kita sebagai mahasiswa ni, kita bukan saja orang kata apa, aktif di IPTA, IPTS masing-masing untuk apa. Kita juga perlu, macam contoh, macam saya pulang ke kampung di Tebrau, di Ulu Tiram. Kita cuba fikir apa kita boleh bantu untuk anak-anak SPM, anak-anak ni, apa kita boleh buat untuk kita sumbang. So sebab tu alhamdulillah kita ada KP Tebrau yang memang menyantuni anak muda yang jenis boleh berbincang, boleh buat program. So alhamdulillah. So kita akan adakan program lagi untuk esok. Dan masa pukul apa esok? Pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. So kalau dia ada adik-adik kita nak turut serta, kena pergi. So boleh ni lagi. So sekejap lagi Pemuda UMNO Tebrau akan sebarkan satu poster untuk live broadcast. Sebab pendaftaran dah sangat-sangat terlebih. So boleh melalui FB Live juga. So kalau nak masuk pun, saya rasa untuk Google Meet dah penuh. Tapi tak apa, boleh lagi. Pengajaran yang sama, nak tanya soalan melalui FB Live pun tak apa. Saya akan monitor juga. Ada masalah Kena bayar. So percuma. Disponsor oleh Pemuda UMNO Tebrau dan juga anjuran Persatuan Mahasiswa Tebrau. So terima kasih kepada Abang Encik Fauzi Faizal, banyak membantu menyantuni anak muda untuk program kali kedua ni yang lebih mega. Orang kata mega. So bengkel mega. So saya juga nak mention, saya ada check tadi, kebanyakan anak murid diorang dah habis paper BM, BI dan sejarah. So semalam sejarah kertas 3 lah semua. Dan diorang sekarang tengah takut next week Isnin matematik kertas 1, kertas 2, Selasa sains. So diorang macam berat sangat. Saya tak tahu nak belajar dengan siapa. Diorang study group pun macam tak faham. So kita cubalah bantu. Walaupun perang lagi sehari, kita cuba bantu. Kita bantu anak muda seluruh Malaysia. Kita open. So kita ibaratnya kita berperang hingga ketitisan darah terakhir. Jadi apa tu orang cakap, Permata dengan Pemuda UMNO bahagian Tebrau, kita nak apa orang cakap, nak bagi kemudahan ataupun nak bantu sehingga ke hari terakhir ni. Kan? Sebab hari Isnin dah pagi. Peperangan sebenar. Pagi dan petang. Dua paper terus. Jadi apa pun Zuhair, saya sangat terima kasihlah kepada Zuhair. Saya selaku penggerak Pemuda UMNO bahagian Tebrau tak boleh bergerak seorang. Kita tak boleh orang cakap Pemuda UMNO ni bergerak silo seorang-seorang dengan tim pemuda, tak boleh. Jadi saya sangat bersyukur di Tebrau ni ramai NGO dan orang cakap pertubuhan-pertubuhan yang nak bersama dengan pemuda. Antaranya ni mahasiswa yang memang ada kelebihannya tersendiri. Jadi terima kasih banyak. Awak semua buat ni apa yang mungkin kami tak mampu untuk buat. Jadi kita kena collaborate untuk memastikan anak-anak muda yang menghadapi masalah dalam PKP untuk SPM dapat kita bantu. Jadi betul lah orang cakap Zuhair ni tuan-tuan, saya pun sebenarnya tak pernah tengok dia mengajar. Bila tengok kelas pertama, bengkel pertama hari tu, saya cakap ini level lecturer kat universiti ni. Betul. Sangat master orang cakap. Cara dia mengajar ni, kalau teknik tu dia mengajar ni, tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan boleh ikuti program ni esok, tengok cara dia mengajar. Saya yakin dan percaya kalau adik-adik tak dapat faham sewaktu mungkin di sekolah, kalau ikut kelas esok, saya yakin dan percaya insya-Allah
insya-Allah akan faham berkenaan tentang subjek matematik ni. Sebab benda ni ialah bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Kalau sebab dah lama tak sekolah. Lepas tu belajar dengan cikgu pun sekadar orang cakap media je. Tiba-tiba nak masuk SPM. Betul. Betul. Jadi betul lah macam sahabat kita cakap tadi, pakar motivator kita cakap kena sabar. Betul kena sabar sebab awak pun tak pernah rasa betul lah ambil SPM macam ni. Syami pun tak pernah rasa. Tapi kalau diorang ni, adik-adik kita ni kalau betul-betul cemerlang, malu kita. Betul. Itu paling istimewa. Sebab diorang istimewa. Kan? Malu kita. Tapi apa pun harap adik-adik semua mengambil peperiksaan dengan tenang. Itu yang macam saya cakap tadi. Persatuan kita ni adalah alat untuk kita membantu masyarakat. Jadi adik-adik yang akan ambil ujian ni, buat yang terbaik, jadi yang terbaik. Sebab macam sekarang ni, dalam persatuan kita ada Zuhair yang orang kata pakar dalam matematik, yang pandai teknik-teknik matematik. Mungkin lagi 2-3 tahun adik-adik ni ada yang pandai kimia, ada yang pandai biologi, ada yang pandai admat. So adik-adik ni boleh join persatuan kita, balik ke kampung, kita bantu pula adik-adik kita yang tengah ambil SPM. Kita boleh buka lagi, bukan sekadar matematik je. So kita akan buka biologi, kita akan buka sejarah dan sebagainya. Kena daftar lah, kena masuk. Yang penting ahli lah. Ahli mahasiswa lah. Ahli. Nampak dia promote kan. Jadi ahli, insya-Allah kita akan support setiap program. Jadi macam ni sekarang ni adalah turn Zuhair. Sebab Zuhair ni dia tahu teknik-teknik matematik. So kita buka untuk kita bantu kawan-kawan yang akan ambil ujian. InsyaAllah Isnin. Hari Matematik. Esok. Isnin. Esok. Esok. Besok bengkel. Bengkelnya esok. Exam hari Senin. Okey. So mungkin buat masa sekarang kelas matematik je kita dapat buat. So kita perlukan lagi kepakaran-kepakaran daripada insya-Allah next pemimpin. Okay, kalau Aiman apa tip yang Aiman boleh bagi dekat adik-adik kita yang nak ambil SPM? Dia dah lama ni. Dia kadang berada dalam tekanan apa semua. Mungkin boleh bagi 2-3 tip untuk rasa tenang. Rasa tenang untuk menduduki peperiksaan yang dalam keadaan getir. Apa tip 2-3 tip mungkin boleh share? Okey. Bila kita bagi tentang tips ni, saya selalu bagi tips yang paling mudah lah, iaitu tips yang paling disukai oleh ramai, iaitu tips mengenai tidur. Iaitu bila kita nak menjelang peperiksaan ini, antaranya ialah kita kena tidur awal. Sebab apa kita kena tidur awal? Sebab bila kita tidur awal, kita dapat tidur yang cukup. So bila kita tidur cukup, kita bangun pagi, kita rasa lebih segar dan kita boleh berfikir dengan lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian keduanya, macam tadi saya kata, tidur awal. Tidur kena 6 hingga 8 jam sehari. Sebab kalau kita tidur kurang daripada 6 hingga 8 jam, kurang daripada 6 jam kira, itu juga akan menyebabkan kita rasa macam malas, kita rasa macam susah nak fikir. Sebab tu kita kena tidur cukup. Dan yang ketiga sekali, yang ketiga ni paling penting sekali. Biasa kita pagi-pagi kita mandi air panas kan, ada mandi air shower yang panas lah apa kan. Tapi bagi saya nak exam ni mandi air sejuk. Sebab apa kita kena mandi air sejuk? Sebab bila kita mandi air sejuk tu kita akan rasa lebih segar. Bila kita lebih segar pagi-pagi, itulah menyebabkan kita rasa lebih bertenaga dan lebih ada semangat untuk kita berfikir dengan lebih baik untuk kita menjawab peperiksaan. Jadi sebab itulah mandi air sejuk. Okey. Oh, nampak? Abang Aiman kita dah share tip nak menuju peperiksaan nak segar pagi. Kalau Zuhair disuruh mandi air sejuk, aku tak tahu lah. Memang menggigil lah. Tapi zaman mak-mak kita dulu mandi air perigi tau. Betul. Jadi betul lah. Dia tip nak kurus kan. Tip nak kurus salah satu dia adalah mandi air sejuk di waktu pagi. Itu salah satu tip. Saya ada kawan lah. Dia akan mandi pukul 5 pagi. Dia kata apa? Mandi pagi ni membuatkan kita ni tak ada lemak. Kalau nak kurus kena mandi pagi-pagi. Jangan pukul 10 kan. Pukul 10 mandi kan. Pukul 10 pegang dia. Tapi kalau mandi pagi perlu exercise ke tak payah? Exercise kena lah kan. Exercise kena. Kalau tanya saya, exercise sebulan sekali. Itu yang naik. Tapi okey lah tu. Okey, ada juga. Dia yang penting niat. Okey, itulah sedikit tip lah yang dikongsikan oleh motivator kita, saudara Aiman. Man dulu daripada UKM. Syami?
UUM. UUM, Saya UTM. UTM. Semua sahabat-sahabat kita ni dah melalui zaman universiti. Ya betul. Zaman belajar dan dah habis Dah habis dah. Syamil pun dah habis Habis. Baru habis. Baru habis? Pun dah habis. Habis. Memang orang cakap pengalaman di universiti tu banyak. Pengalaman di universiti banyak. Mungkin Zuhair lah boleh kongsikan lah. Selepas SPM, selepas SPM, bagaimana perancangan untuk adik-adik ni bersedia untuk melangkah ke satu tahap yang mana melangkah ke tahap IPT pula. Dulu zaman sekolah rendah melangkah ke SPM. Nak melangkah, dah habis belajar di peringkat menengah, dia mesti nak melangkah ke satu tahap lagi. Apakah persediaan-persediaan yang perlu? Bagaimanakah kita nak menentukan kos-kos yang terbaik buat diri kita? Sama ada nak ambil kos yalah kosmetik Okey, boleh share. So alhamdulillah. So untuk pengetahuan semua, so selepas habis SPM, untuk pengetahuan semua, selepas dia habis SPM, perjalanan masih jauh. SPM tu baru titik permulaan untuk maju lagi ke hadapan, untuk kita mengorak langkah. Sebab tu kalau kadang-kadang kita tengok FB, diorang kata baru lepas SPM tapi gunung ni lagi tinggi. Nak lalui zaman-zaman, nak pergi ke peringkat remaja, dewasa semua. So apa yang kita dapat ni, so alhamdulillah, insya-Allah saya akan berbincang dengan Abang Fauzi untuk ni, sebab lepas SPM diorang ni tak tahu, lagi-lagi sekarang tengah COVID apa kan banyaknya. So basically macam kita ada sistem UPU, iaitu UPU online. So macam mana cara dia? So untuk pengetahuan semua, selepasnya tamat SPM, kita kena beli nombor PIN, iaitu nombor PIN UPU. So ada laman web dah start buka, tapi benda-benda ni kita kena monitor, sebab kadang-kadang kita tak tahu. Lagi-lagi kalau kita duduk kampung, tiba-tiba ada beasiswa dah buka, alamak dah tutup. Kalau macam beri BSH tak apa, memang benda viral. Semua orang macam hampir semua kongsi, share. So macam benda-benda macam ni kemasukan ke MARA 2022, 2021, kita tak dapat nak ni. So insya-Allah pemuda UMNO Tebrau dengan kerjasama akan membuat kerjasama sekali lagi ke, kalau dapat dengan Permata, untuk macam kita nak didik anak-anak, nak monitor untuk selepas ni anak-anak ni berminat nak pilih kursus apa. So lepas dapat daripada result SPM, nak pilih kos apa, kursus apa, nak pergi mana, minat apa. So tapi sebelum tunggu result SPM, kebanyakannya pelajar dah kena start mohon. Untuk pengetahuan semua So diorang dah kena start mohon. Dah kena start ni? So macam sekarang saya dah tengok last week BSN, kebanyakannya BSN dah start jual nombor PIN. Nombor PIN untuk ni, untuk beli, untuk key in. Kita masuk, dia akan pakai result peperiksaan percobaan SPM dulu. So dekat situ KPM akan tengok dulu. Result ni. So kita memang tak boleh tunggu result SPM. So apabila keluar result SPM, contohlah, ini contoh. So sistem UPU macam ni, kita isi, kita minat apa. Kita tengoklah daripada result ni, kita isi. Selepas keluar result SPM, biasanya UPU akan nak tutup tau, tapi dia belum tutup. So dekat situ kita boleh buat 3 kemas kini. 3 kemas kini ni untuk apa? Contoh saya aku dapat result macam ni, tapi aku mohon doktor, memang tak boleh. So aku ada mohon doktor apa semua. Dengan result yang macam ni, apa yang kita boleh buat? Technical. Teruskan. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu didik anak muda ni macam mana. Untuk pelajar SPM, lepas ni awak nak ambil kursus ni, apa kelayakan? Pertama kita kena tengok dia ambil apa, subjek apa, jurusan apa. So SPM ada jurusan sains, jurusan sastra, dan ada jurusan macam teknikal, ada macam technical drawing apa semua tu. Dia ada, tapi kebanyakan SMK tak adalah macam ada ni. Macam vocational. So dari situ kita kena didik diorang. So apa yang boleh buat? Next, kita kena bantu anak-anak, macam ingatkan diorang, kita monitor. Kita sebagai Persatuan Mahasiswa Tebrau akan sentiasa bantu anak muda. Dan baru-baru ni pun kita ada program. Kita hari first SPM kita bagi sarapan pagi, betul? Banyak. Bukan. Dia waktu last. Kita bantu anak-anak apa? Yang kawan-kawan yang sedang study, kita bantu bagi sarapan di mana SMK Kota Masai 2. Kota Masai 2. So kita naikkan semangat diorang sebab ramai down juga. Lagi 2 minggu nak SPM tutup sekolah.
macam mana tu? Tekanan. Betul. Kat rumah adik-beradik ramai, internet problem, tak semua orang senang, tak semua orang ada Betul. kemudahan yang Teknologi. teknologi lagi. Dah beli internet mahal, masuk kampung pula lain tak ada. Aduh, ai. Kan? Macam beli saya je. Tak kan? Saya pun dari kampung juga kan. So ada juga sebab-sebab ni. So lepas ni saya harap kita akan saya bercadang lah nak macam Nak buat kelas, orang cakap. macam untuk macam kita bagi satu seminar ringkas ke apa untuk macam okey UPU ni beli macam mana, kos apa yang perlu isi. Kita kena buat akan datang. Kita kena buat. Benda ni kita kena buat. Persatuan Mahasiswa sentiasa memang menitik beratkan anak muda. Kalau kita sebab PKP kita tak dapat buat. Kita Kalau PKP tak, kita nak banyak buat Memang ada terhalang. perancangan lah. perancangan. Tapi sebenarnya korang ni beruntung. Zaman selepas abang abang macam abang-abang sangat. Kan? Tapi zaman abang dulu kena beli borang, kena isi korang betul. UPU, apa benda semua. Macam korang semua sekarang online Betul online. Memang aku ni old school betul lah. Kan. Jadi Zuhair memang pakar dalam bidang-bidang ni. Kalau boleh share lah, Aiman dulu ambil kos apa kat universiti? Saya dulu ambil psikologi. Psikologi? Ya, saya. Apa? Psycho, sama kita. Okey, apa Sami? Saya kerja sosial. Kerja sosial. Pengurusan kerja sosial. Oh, okey. Macam Ray? Saya chemical engineering, kejuruteraan kimia, bachelor degree. Kejuruteraan kimia. Jadi kalau kerja hari ni you engineer lah. Bolehlah juga dipanggil engineer. Memang power lah. Memang tak salah orang lah saya pilih hari ni. Kan? Memang power lah. Yang isu pencemaran tu dia ada kupas sampai keluar Okey, berita. kalau nak tengok hebatnya orang-orang kat sini, boleh cuba tengok YouTube ke, search kat Facebook ke. Ni memang muka-muka orang cakap anak-anak terberau yang hebat-hebat. Kalau Zuhair ni dia power tentang kimia. Kalau isu kimia pencemaran udara di Pasir Gudang dan di Teberau tahun lepas antara Sungai Kim apa semua, inilah antara orang-orang yang bantai yang boleh bercerita tentang asal usul kimia di Sungai Kim ni. Inilah orangnya, Zuhair. Satu Malaysia kenal. Okey. Tapi untuk kita cerita, kita kena tengok juga orang sekeliling. So masa tu saya fikir kan. Okey. Kebanyakannya kita contoh kita tahu kimia, tapi orang sekeliling kita tahu kimia. So kita tak boleh nak macam explain bahasa kita. Kita belajar. So Dia ada bahasa kimia ada juga. tak macam contoh kita bahas macam teknikal, macam mostly macam kimia, Istilah-istilah dia lah. istilah semua. So untuk fahamkan orang, so saya buat satu nota ringkas kat Ketai Eko, dan alhamdulillah saya pun tak tahu macam mana boleh viral sampai sinar harian. Saya ni viral muafakat Johor, saya pun tak tahu macam mana boleh ni, diorang dah share. Lepas tu ada orang nak interview saya dekat UTM, dan alhamdulillah keluar kat website semua. So masa tu saya fikir apa tahu, alamak, sebab saya terkesan walaupun kena dekat Sungai Kim, Masai kena sampai ke Hulu Tiram, Sungai Tiram. Ada sekolah ditutup, ada budak-budak. So saya macam ni, so apa yang saya boleh buat faham? So saya buat satu, ditujuk berapa ada masa tu saya lupa ada berapa jenis. So saya uraikan dalam bahasa Melayu dan mudah nak faham. Macam contoh toluin boleh menyebabkan apa, gatal-gatal kat tangan apa semua. Saya tak pakai bahasa teknikal like skin irritation, ada nombor IDS semua. So Kalau saya, betul saya tak faham. Ya, Memang budak kimia. Okey, hari ni kita bersiaran di mana? Depot Puteri Wangsa. Depot Puteri Wangsa ni ownernya abang Syawal lah. Abang Syawal. Boleh masuk sekejap. Sekejap. Boleh terangkan sikit lah tentang depot ni. Kita live ni. Assalamualaikum. Okey. Sebenarnya terima kasihlah kepada semua yang hadir untuk support kita pada malam ni. So depot ni this is first day kita berniaga. So insya-Allah kita akan teruskan sampai bila-bila selagi tak kiamat insya-Allah. Allah. Jadi semua ni sponsor bang Semua ni sponsor oleh Fauzi akan bayar. Fauzi akan bayar. Kita minta sebab dia ketua pemuda Teberau. Insya-Allah dia akan bayar. So pertama yang mahasiswa. Yes. Terima kasih kalau nak buat live ke apa program mahasiswa dia lalukan kat sini. Di tempat-tempat kita cuma tinggal lagi 10% lah untuk disiapkan semua. Apa-apa, tahniah untuk Abang Syawal. Terima kasih semua. Di atas pembukaan bisnes dan orang cakap The Park ni. Apa? Depot ni. Kita untuk program-program anak muda bang Okey. Program-program anak muda boleh buat sini Boleh. Kita mengalukan. Nanti sepentas ada. So kita minta anak muda share tentang soal pendidikan, soal usahawan, kita boleh bincang. Ni kita tahniahlah kepada ketua muda yang hebat ni. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih bang. Bye. Alright. Okey, terima kasih Abang Syawal. Okey.
tak terlambat hari ini. Mungkin saya nak share juga. Kita di pemuda ni pelbagai. Orang cakap Jawatankuasa Pemuda UMNO bahagian Tebrau ni berbagai lapisan. Ada yang datang daripada pendidikan, ada yang datang daripada kerja kerajaan, ada yang datang daripada usahawan. Jadi bila kita bincang tentang mahasiswa ni, mesti antaranya budak-budak kawan-kawan kita yang nak melanjutkan pelajaran. Jadi kalau tak keberatan, Saudara Fazli, boleh kita share sikit? Okey, kita ada sahabat kita, Saudara Fazli, yang mana bekerja di bekerja di YPJ, Yayasan Pelajaran Johor. Jadi mungkin ada YPJ mungkin boleh share sikit berkenaan tentang bantuan-bantuan bantuan-bantuan yang boleh disalurkan kepada adik-adik kita yang nak melanjutkan pelajaran. Jadi ni Saudara Fazli kita yang mana bekerja di YPJ, ya, betul. Yang mana boleh tak sharekan sikit tentang bantuan-bantuan yang boleh diberikan kepada adik-adik yang nak melanjutkan pelajaran di IPT nanti. Okey, baik. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Fauzi selaku Ketua Pemuda UMNO Tebrau, dan bersama-sama kita sekarang daripada Persatuan Mahasiswa Tebrau yang dikenali sebagai Permata. Okey, baik. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua mahasiswa Tebrau dan rakan-rakan yang dalam Parlimen Tebrau. Untuk informasi terkini kepada rakan-rakan yang mempunyai anak-anak lepas SPM nanti, jika dapat memasuki IPTA ataupun IPTS, bolehlah layari ataupun sama-sama kita like Facebook Yayasan Pelajaran Johor. Tu Facebook Yayasan Pelajaran Johor. Sama-sama kita like. Saya mohon semua rakyat Johor like FB Yayasan Pelajaran Johor dan follow IG Yayasan Pelajaran Johor untuk mendapatkan info yang terkini mengenai bantuan pendidikan daripada Yayasan Pelajaran Johor. Lagi satu, bantuan pendaftaran pun sama juga daripada Yayasan Pelajaran Johor. Dan baru-baru ni kita Yayasan Pelajaran Johor telah melancarkan dana didik Johor untuk rakan-rakan ataupun warga Johor yang telah dapat kelahiran anak pada tahun ini. Ada juga dapat bantuan. Boleh dapat info tu semua dalam Facebook YPJ dan IG YPJ. Apa-apa info yang terkini semua ada dalam tu. Dan kalau dapat warga Johor dapat beli percuma, apa-apa permohonan boleh masuk dekat ProLims YPJ. Memang ada bantuan tu lah. Betul ada. Cuma setakat ni kita baru lancarkan dana didik Johor. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri Besar Johor, Dato' Asni, Esko Pendidikan Johor iaitu YB Haji Mazlan, yang banyak membantu warga Johor dalam pendidikan negeri Johor lah. Itu saja. Okey, terima kasih Saudara Fazli. Saudara Fazli ini juga merupakan Jawatankuasa Pemuda UMNO bahagian Tebrau yang khasnya menjaga bab-bab mahasiswa pendidikan. Ni orangnya lah. Jadi apa-apa, terima kasih bro. Okey, thank you. Assalamualaikum. Okey, salam. Okey, itu serba sedikit tentang bantuan sebab kerajaan negeri Johor ni tak pernah putus dalam membantu anak-anak muda, terutamanya mahasiswa. Dari dulu. Jadi kalau kita tengok jam ni dah pukul 10 minit. Jadi kita tak boleh lama sebab takut air yang kita minum ni jadi mahal. Tahu kan sebab apa jadi mahal kan? RM1,000. Jadi apa-apa pun, saya selaku Ketua Pemuda UMNO bahagian Tebrau ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat mahasiswa yang datang daripada pertubuhan Persatuan Mahasiswa Tebrau, Permata. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mungkin kita teruskan program-program yang baik. Jadi lepas ni
jangan putus bantu adik-adik kita. Jangan pernah stop bantu mahasiswa, terutamanya adik-adik yang nak duduki SPM, dan selepas SPM nanti buatlah program. Betul. Yang boleh membantu diorang. Boleh? Ada Iman? So Boleh, kita, Syami? kita akan sentiasa buat program, tapi sila like page Persatuan Mahasiswa Tebrau. Okay. Follow IG. Follow IG Follow dan kita akan sentiasa update. nampak, diorang pun marketing juga. Okey, jadi sampai sini saja. Saya selaku Ketua Pemuda UMNO Bahagian Tebrau ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sedang live. InsyaAllah next time kita akan terus buat program live macam ni untuk membantu semua golongan di dalam bahagian Tebrau. Jadi sekali lagi terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.